Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okay, hari ini kita di media masa kita dikejutkan lagi dengan berlaku keracunan karbon monoksida di dalam kereta. Tapi bukan ini adalah bukan merupakan kes yang pertama. Ini merupakan kes yang macam yang kedua berlaku. Yang sebelum ni kita dikejutkan 3 orang disangka tidur di dalam kereta tetapi rupanya meninggal. Juga diakibatkan berlaku keracunan karbon monoksida di dalam kereta. Dan pada semalam kita dikejutkan lagi dengan berlaku kematian, iaitu student farmasi yang dianggap mati disebabkan oleh keracunan karbon monoksida. Sebenarnya apa sebenarnya karbon monoksida? Karbon monoksida ni merupakan satu unsur ataupun satu kompaun yang dia terbahagi kepada 2 elemen, iaitu satu dia adalah unsur karbon dan satu dia lagi adalah unsur oksigen. Okey. Pendek dia dikenali sebagai CO. CO ni merupakan dia adalah dia CO ni, karbon monoksida ni sebenarnya dia adalah tidak mempunyai rasa. Dia tidak mempunyai bau. Kita cium, dia tidak mempunyai bau dan tidak mempunyai warna. Tapi dia sangat beracun. Bagaimana sebenarnya karbon monoksida ni terhasil? Karbon monoksida ni dia terhasil apabila berlaku pembakaran yang tidak sempurna. Okey. Dalam sistem kereta kita berlaku pembakaran yang tidak sempurna, maka dalam kereta kita akan membebaskan karbon monoksida yang sangat tinggi. Sebenarnya apabila sistem kenderaan kita ataupun sistem enjin kereta kita membuat pembakaran yang sempurna, dia akan menghasilkan CO2. Iaitu apa CO2 tu? CO2 ni sebenarnya karbon unsur dia 3. 1 karbon dan 2 unsur oksigen. Itu adalah pembakaran yang sempurna. Dan apabila berlaku pembakaran tidak sempurna, dia hanya dipanggil sebagai CO, iaitu karbon 1, oksigen 1. Seperti yang kita tahu, sebenarnya setiap pembakaran, tak kisahlah kita bakar sampah, kita bakar whatever lah, dia memerlukan oksigen. Apabila ada oksigen, maka bolehlah berlaku pembakaran. Tapi apabila oksigen yang membekalkan ataupun dia supply untuk berlaku apa-apa pembakaran tidak cukup, maka terhasillah karbon monoksida. Mungkin ada di antara kita tertanya-tanya, apakah sebenarnya karbon monoksida yang apabila kita terhidu, apakah dia buat dalam sistem dalam badan kita? Pengetahuan semua, sebenarnya oksigen yang kita hidup oksigen. Kita hidup oksigen. Oksigen adalah penting untuk tubuh badan kita, untuk paru-paru kita, untuk tisu-tisu dalam badan kita. Semua dalam badan kita ni memerlukan oksigen. Okey. Apabila oksigen masuk ke dalam kita, oksigen ni kita nak nampak. Dia adalah sekarang ni ada oksigen tapi kita tak nampak. Okey, apabila kita hidu oksigen, dia akan masuk melalui hidung, dan apabila kita masuk, oksigen tu masuk melalui hidung dan dia akan pergi ke darah kita. Apabila sampai ke darah, satu unsur ataupun satu komponen di sana dipanggil sebagai hemoglobin. Hemoglobin berada di dalam darah dan fungsi hemoglobin adalah dia membawa oksigen ni tadi ke dalam paru-paru kita, dan itu dikenali sebagai oksihemoglobin. Okey, apabila oksigen tu sampai pergi paru-paru kita, apabila oksigen tu masuk ke dalam darah kita, dia pergi kepada hemoglobin. Hemoglobin dia akan pergi paru-paru. Itu dikenali sebagai oksihemoglobin. Dan apabila sampai pergi paru-paru kita tadi dia akan spreadkan, dia akan pecahkan oksigen tu ke dalam
tisu-tisu ke dalam tubuh badan kita. Sebab tubuh badan kita, tisu-tisu tu memerlukan oksigen. Adalah oksigen. Dan apakah berlaku jika karbon monoksida yang di dalam kereta kita tadi macam ni, dalam keadaan kereta kita ni terbiar, tapi sekarang ni enjin kereta saya matikan. Tetapi apabila karbon monoksida yang masuk dalam kawasan seperti ini, dia akan menggantikan oksigen yang sedia ada. Oksigen yang sedia ada digantikan dengan karbon monoksida. Di mana karbon monoksida ni sebenarnya, bila karbon monoksida ni masuk ke dalam tubuh badan kita, karbon monoksida ni akan melekat pada sel darah kita, iaitu di hemoglobin tu tadi. Apabila kita terhidu je hemoglobin, karbon monoksida tu kita hidu masuk ke dalam darah kita. First dia akan, apabila karbon monoksida tu masuk saja ke dalam sel darah kita, dia akan pergi di bahagian hemoglobin. Di mana apa yang berlaku pada masa tu? Karbon monoksida, fungsi dia punya jahat dia karbon monoksida ni, dia masuk ke dalam sel darah kita, dia akan pergi di bahagian hemoglobin. Apabila sampai di bahagian hemoglobin, dia akan mengaktifkan, dia akan kasih tiada fungsi hemoglobin tu untuk fungsi peranan kerja hemoglobin ni, dia bawa oksigen pergi paru-paru. Apabila karbon monoksida ni kita hidu, fungsi karbon monoksida ni dia akan melekat pada hemoglobin itu tadi, dan dia akan mematikan fungsi hemoglobin itu untuk membawa oksigen pergi paru-paru kita. Dan ini dikenali sebagai karbon oksihemoglobin. Di mana karbon monoksida tu dia akan melekat pada hemoglobin, dia akan mematikan hemoglobin itu supaya tidak fungsi. Maknanya apabila hemoglobin tidak berfungsi, tiadalah oksigen akan masuk ke dalam paru-paru kita. Maknanya tidak oksigen disupply. Apakah simptom yang menunjukkan yang kita ni ada keracunan karbon monoksida? Seperti biasa, salah satu dia adalah dia akan menunjukkan simptom kita sakit kepala dan kita rasa sangat letih. Okey? Dan kita merasa pening. Dalam kereta ni kita rasa pening dan juga kita merasa loya ataupun kita memuntah, loya. Lepas tu yang paling ketara adalah kita sesak napas. Okey, apabila sesak napas akan pengsanlah. Okey, itu adalah simptom-simptom apabila terdapat keracunan karbon monoksida. Ada di antara kita tertanya-tanya, macam mana karbon monoksida ni boleh masuk ke dalam kereta kita ni? Macam mana? Saya pun dulu tertanya-tanya, macam mana karbon monoksida yang kita selalu guna aircon, macam mana karbon monoksida tu masuk melalui aircon? Kita dulu fikir karbon monoksida tu dia masuk melalui aircon ataupun masuk di mana-mana tempat. Rupa-rupanya salah satu punca karbon monoksida yang masuk ke dalam kereta kita adalah apabila berlaku sistem exhaust dalam kenderaan kita mempunyai masalah. Menurut kajian yang telah dibuktikan saintis, di mana petrol di dalam kereta kita ni dia menghasilkan karbon monoksida dalam jumlah yang sangat tinggi. Maknanya pembakaran petrol dalam kenderaan kita ni dia bakar petrol tu menggunakan karbon monoksida yang sangat tinggi. Tetapi gas ni dia sebenarnya tidak keluar terus ke dalam kereta kita, di mana dia akan masuk melalui beberapa bahagian di dalam exhaust, di mana ini dikenali sebagai catalytic converter. Dalam kenderaan kita ni, dalam exhaust kita ni, ada satu part di dalam exhaust ni dikenali sebagai catalytic converter. Di dalam bahagian tu dia menukarkan gas karbon monoksida kepada karbon dioksida, di mana dia menyebabkan apabila dia keluar melalui exhaust, karbon monoksida dalam kuantiti yang rendah. Okay? Sebab pada zaman sekarang ni exhaust
Catalytic converter wajib berada di setiap exhaust kereta. Di mana apabila dia melepaskan karbon monoksida ke udara dalam kuantiti yang sangat sedikit, dalam kuantiti yang banyak, itulah akan bahaya ataupun memudaratkan kepada pengguna yang berada di dalam kenderaan itu. Okay, sebenarnya perkara yang paling mudah untuk kita bersama-sama kita mengelak daripada masalah keracunan karbon monoksida ni berlaku lagi. Salah satu daripada dia adalah apabila kita berhenti di mana-mana sekalipun, jangan sama sekali kita tidur dalam kereta dalam keadaan enjin pas on, aircon on, tingkap semua tutup. Kita elak sama sekali. Kalau kita mau berhenti mana-mana sekalipun, kita off enjin, kita buka tingkap. Kita tidurlah di mana-mana, stesen minyak ataupun kawasan-kawasan yang selamat. Okey. Kita sebenarnya sentiasa peka terhadap bau di dalam kenderaan kita. Sebab karbon monoksida dia tidak berbau. Maknanya kita nak tahu bila masa dia bocor, bila masa dia akan melepaskan dalam kuantiti yang banyak. Sebab tadi adalah sifat karbon monoksida dia tidak berbau. Dia tidak berbau dan dia tidak berwarna. Jadi kita tidak tahu kehadirannya. Paling mudah untuk kita elak bersama-sama keracunan karbon monoksida ni, kita sentiasa alert tentang servis kereta kita. Kita bawa di mana-mana, pakar servis, kita cek exhaust kita. Yang paling penting exhaust kereta kita untuk memastikan keselamatan diri kita dan juga family kita. Okey, saya harap di sini saja perkongsian tentang apa tu sebenarnya keracunan karbon monoksida, dan bersama-sama kita elak daripada terus berlaku keracunan karbon dioksida. InsyaAllah jangan lupa subscribe, like and comment. Terima kasih.